Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Saya Cikgu Danis hari ini akan mengajar mata pelajaran pengajian kejuruteraan mekanikal tingkatan 4. Dan saya akan masuk modul 2.3 iaitu rawatan haba. Rawatan haba ini adalah subtopik yang terakhir untuk modul 2. Jadi tanpa melengahkan masa, saya akan terus masuk lebih dalam untuk subtopik ni. Jadi yang pertama, kita kena tahu apa itu definisi rawatan haba. Jadi rawatan haba didefinisikan sebagai satu proses pemanasan logam pada peringkat suhu tertentu, lalu disejukkan dengan kaedah yang tertentu mengikut rawatan haba yang ingin dilakukan. Dengan melakukan rawatan haba, mikrostruktur logam akan berubah bentuk dan akan mengubah sifat mekanikal logam tanpa merubah bentuk. Jadi kat sini kita dapat tengok dia ada bagi tahu pemanasan pada peringkat suhu yang tertentu. Maksudnya kita tak akan panaskan logam pada satu suhu sahaja, seperti contoh 700 darjah Celsius. Kita tak akan panaskan semua logam pada suhu 700 darjah Celsius untuk buat rawatan haba ni. Mungkin kita perlu panaskan sehingga 900 darjah, mungkin kita perlu panaskan hanya 600 darjah. Jadi itu mengikut jenis rawatan haba yang kita nak buat. Saya akan explain lebih detail untuk yang itu kejap lagi. Okay, jadi tujuan rawatan haba. Tujuan rawatan haba ni ada banyak. Yang pertama, meningkatkan kekerasan logam agar logam tahan haus, teguh, kuat dan boleh dijadikan alat pemotong. Yang kedua, boleh menghilangkan tegasan dan terikan. Yang ketiga, menyusun semula mikrostruktur era yang herod atau memperhaluskan bentuk hablo yang kasar. Yang keempat, mengurangkan sifat kerapuhan supaya logam lebih teguh. Yang kelima, meningkatkan sifat kemuluran untuk melakukan proses penarikan dan pembentukan logam. Okey, kalau kita dapat lihat kat sini, semua tujuan rawatan haba ni berkaitan dengan sifat mekanikal bahan. Yang pertama, meningkatkan kerasan, ada yang meningkatkan sifat kemuluran, ada yang mengurangkan sifat kerapuhan. Jadi semua tu bergantung kepada jenis rawatan haba yang dibuat. Setiap jenis rawatan haba mempunyai tujuan yang berbeza-beza. Okey, apabila kita buat rawatan haba ni, semestinya kita perlukan haba atau sumber pemanasan. Jadi sumber pemanasan ni kita ada 3 sumber. Yang pertama minyak, yang kedua gas dan yang ketiga elektrik. Okay, kita boleh dapat lihatkan perbezaan ketiga-tiga ni. Okay, minyak yang pertama sekali, minyak sebagai bahan api kurang digunakan. Maksudnya minyak dalam era sekarang ni, minyak sebagai sumber pemanasan ni kurang digunakan. Walaupun harga lebih murah berbanding gas dan elektrik. Penggunaan minyak ni juga sukar dikawal. Maksud sukar dikawal ni adalah dia punya suhu. Dan minyak ni juga mengeluarkan bunyi bising dan mencemarkan bau benda kerja. Okay, bagi gas pula, gas digunakan secara meluas sebagai bahan api dalam pelbagai jenis relau. Gas ni juga pembakaran dia lebih bersih dan tidak mengeluarkan asap beracun. Jadi dia lebih selamat. Jika dibandingkan dengan minyak, minyak akan menghasilkan bau. Dan yang terakhir sekali, suhu pemanasan gas adalah lebih rendah berbanding suhu pemanasan minyak. Jadi, gas ni suhu dia adalah terhad, tak seperti minyak. Minyak punya suhu pemanasan lebih tinggi berbanding gas. Sumber pemanasan yang ketiga pula adalah elektrik. Elektrik dapat mengawal suhu pembakaran dengan lebih tepat secara manual atau automatik. Tapi elektrik tidak memerlukan penyenggaraan yang kerap kerana tidak menghasilkan asap yang kotor. Dia hanya menghasilkan haba sahaja. Tetapi elektrik ni melibatkan kos yang tinggi kerana menggunakan tenaga elektrik. Jadi itu adalah
perbezaan untuk setiap sumber pemanasan yang digunakan dalam proses rawatan haba ni. Jadi apabila kita kenakan haba pada keluli, dia akan berlaku tindak balas. Jadi terdapat beberapa fasa dalam keluli ni. Jadi fasa yang pertama ni ferrit. Sifat mechanical ferrit ni lembut dan mulu. Tidak sesuai digunakan dalam reka bentuk struktur dan bangunan. Okay, kalau kita dapat tengok bentuk mikrostruktur kat belah kanan tu, itu adalah bentuk mikrostruktur di dalam logam ferrit. Bentuk mikrostruktur ni kita tak boleh tengok dengan mata kasar. Kita perlukan alat khas seperti kita nak tengok sel tumbuhan, kita perlukan mikroskop. Sama juga seperti bentuk mikrostruktur logam ni. Okay, untuk fasa yang kedua adalah austenite. Sifat mechanical austenite ni lembut, mulu dan bersifat tidak magnetik. Austenite ni juga, kekerasan austenite ni juga bertambah berdasarkan peningkatan peratusan karbon, sama ada 2% karbon, 4% karbon, dan apabila semakin banyak peratusan karbon, maka kekerasan logam tersebut akan meningkat. Okay, yang ketiga pula, pearlite. Sifat mekanikal bagi pearlite ni lebih keras berbanding ferrite. Dan logam pearlite ni juga sering digunakan dalam bidang kejuruteraan dan komponen berkejituan tinggi. Okay, bagi fasa yang terakhir ni, cementite. Sifat mekanikal bagi cementite ni lebih keras berbanding pearlite. Sangat keras dan rapuh. Kekerasan dan kerapuhan bertambah dengan peningkatan peratusan karbon. Jadi cementite ni lebih kurang austenite, cuma dia sangat keras dan rapuh. Jadi bentuk mikrostruktur tepi tu kita boleh tengok dan kita dapat bezakan secara kasar. Jadi saya masuk ke poin yang kedua, iaitu gambar rajah fasa keseimbangan besi karbon. Rawatan haba melibatkan proses pemanasan dan penyejukan yang terkawal. Logam akan dipanaskan sehingga mencapai satu suhu tertentu dan dibiarkan pada suhu tersebut untuk jangka masa tertentu, bagi membolehkan berlakunya perubahan mikrostruktur logam. Seperti yang saya tunjuk tadi. Okay, takat suhu dan jangka masa pemanasan bergantung kepada 3 aspek. Yang pertama adalah jumlah kandungan karbon di dalam keluli. Yang kedua, jenis rawatan haba yang ingin dilakukan terhadap keluli tersebut. Dan yang ketiga, sifat mekanikal yang diperlukan hasil daripada rawatan haba. Maksudnya adalah sifat mekanikal akhir produk selepas rawatan haba dilakukan. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, ada satu gambar rajah fasa keseimbangan besi karbon yang kamu boleh rujuk dalam buku teks muka surat 98. Okey. Kalau kita tengok kat sini, dia ada sebelah kiri ni dia ada bagi suhu. Yang bawah ni adalah peratusan kandungan karbon. 0.2, 0.4, 0.6 ni, ini adalah peratusan kandungan karbon. Dan terdapat beberapa fasa di dalam gambar rajah ni. Yang paling kiri ni, segitiga kecil ni, ini adalah ferrite. Yang tengah sini, dia adalah ferrite dan pearlite bercampur. Di 0.83% ni, ini adalah fasa pearlite. Di kanan dia adalah pearlite dan cementite. Di atas ferrite ni, kita ada ferrite dan austenite. Atas kali ni adalah austenite. Dan yang kanan ni adalah austenite campur cementite. Okay. Di garisan yang pada suhu 723 ni, ini adalah takat kritikal bawah pemanasan. Untuk garisan A3 ni, yang menyerong, ini adalah takat kritikal atas pemanasan. Dan yang ACM ni,
tekad kritikal atas pemanasan juga. Cuma yang A3 ni adalah untuk logam di bawah 0.83% karbon. Dan ACM ni adalah untuk logam di atas 0.83% karbon. Di titik E ini dipanggil titik logam hypereutectoid. Ini adalah titik logam eutectoid. Di garisan putus-putus 0.83% ini adalah fasa logam eutectoid. Di bahagian kiri untuk logam eutectoid diberi nama hypoeutectoid, HYPOEUTECTOID, dan bagi di sebelah kanan dia atau kandungan karbon yang lebih daripada 0.83% karbon diberi nama hypereutectoid, HYPEREUTECTOID. Jadi cara untuk membaca rajah tersebut ni, sebagai contoh kita ada satu logam yang mengandungi 0.4% karbon. Pada suhu 300 darjah, fasa yang terdapat di dalam logam tersebut adalah ferrite, dan pearlite. Dan apabila kita panaskan logam, kita beri nama logam A. Apabila kita panaskan logam A ni sehingga suhu 750 darjah. Apabila capai suhu 750 darjah, logam A akan berubah fasa. Logam A akan masuk ke dalam fasa ferrite dan austenite. Dan jika kita panaskan sehingga suhu 950 darjah, logam A akan masuk ke dalam fasa austenite. Kesemua fasa ni adalah apabila logam berada masih di dalam bentuk solid atau pepejal. Jadi, itu adalah cara untuk membaca atau mentafsir gambar rajah fasa keseimbangan besi karbon ni. Dan kalau kita tengok di dalam gambar rajah ni, dia ada beri contoh mikrostruktur bagi setiap fasa. Okay, bagi ferrite dan austenite, mikrostruktur dia adalah seperti yang gambar rajah yang pertama ni. Dan dia ada tunjuk bagi setiap fasa. Seperti ferrite dia telah tunjukkan di muka surat hadapan tadi. Jadi dia tak tunjuk kat sini. Dia tunjuk fasa-fasa yang bercampur. Jadi ini adalah untuk gambar rajah fasa keseimbangan besi karbon. Okay, rawatan haba ni dia terbahagi kepada beberapa jenis. Yang pertama, penyepuh lindapan atau annealing. Yang kedua, penormalan atau normalizing. Yang ketiga, pengerasan atau hardening. Dan yang keempat, pembajaan atau tempering. Jadi setiap jenis rawatan haba ni memerlukan suhu yang berbeza-beza dan proses penyejukan yang berbeza-beza. Jadi kita masuk untuk penyepuh lindapan dulu. Okey, ini adalah gambar rajah untuk gambar rajah julat suhu proses rawatan haba. Kalau kita lihat kat sini, suhu atau ruang yang berwarna hijau, ini adalah suhu untuk kita lakukan penormalan. Suhu untuk kita buat rawatan haba penormalan. Di kawasan oranye pula, ini adalah suhu untuk kita buat rawatan haba penyepuh lindapan penuh. Di kawasan yang putus garis-garis serong ni, ini adalah suhu untuk rawatan haba pengerasan. Yang kuning ni adalah suhu untuk kita buat rawatan haba penyepuh lindapan spera. Dan yang bawah ni adalah untuk pembajaan. Okay, jadi
penyempurna endapan atau annealing. Tujuan utama dia adalah untuk menghilangkan tegasan dalaman akibat daripada kerja sejuk seperti proses menggelek, membengkok dan memesin yang mengakibatkan mikrostruktur mengherut dan saiznya menjadi tidak seragam. Proses penyempurna endapan terbagi kepada dua, iaitu macam kita tengok tadi ke depan, ada penyempuh lindapan penuh dan penyempuh lindapan spera. Proses dipilih berdasarkan peratusan karbon dalam keluli dan takat suhu pemanasan, butir mikrostruktur dan sifat mekanikal yang dikehendaki. Jadi, kalau kita tengok di gambar rajah 2.25 ni, ini adalah perubahan mikrostruktur keluli A sebelum sehingga selepas melakukan rawatan haba. Jadi proses penyempuh lindapan ni, proses dia yang pertama adalah keluli akan dipanaskan pada suhu 50 darjah di atas garisan A3, iaitu takat suhu kritikal atas bagi logam di bawah logam eutectoid atau logam di bawah logam yang mana peratusan karbonnya di bawah 0.83% bagi membentuk austenite atau 50 darjah di atas garisan A1, iaitu garisan takat suhu kritikal atas bagi logam yang peratusan karbonnya melebihi 0.83% untuk membentuk austenite dan cementite. Langkah kedua, keluli dibiarkan pada suhu tertentu bagi satu jangka masa yang tertentu. Jadi, semasa dibiarkan pada suhu tertentu ni, masa ni adalah masa yang perubahan mikrostruktur akan berlaku. Dan langkah yang terakhir, keluli dibiarkan menyejuk secara perlahan di dalam relau dengan cara mematikan suis relau. Proses penyejukan akan mengambil masa beberapa jam dan mungkin mengambil masa beberapa hari. Jadi, logam ni, bagi proses penyempurna endapan, logam akan dipanaskan di dalam relau. Apabila sampai satu takat suhu yang diperlukan, dipanaskan pada suhu tersebut bagi satu jangka masa. Dan apabila dah cukup, dia matikan suis je. Dan logam atau keluli yang dipanaskan tu akan sejuk secara perlahan di dalam relau tersebut. Jadi proses penyempurna endapan ni, dia akan menyejuk di dalam relau itu sendiri. Untuk penormalan, tujuan utama adalah untuk mengubah mikrostruktur yang kasar dan tidak seragam akibat daripada kerja sejuk kepada mikrostruktur yang lebih halus dan seragam. Bila siap lakukan rawatan haba penormalan ni, kita dapat menghasilkan permukaan yang lebih baik daripada logam yang tidak melakukan proses penormalan. Dan logam yang lakukan perawatan haba penormalan ni tidak semulus seperti keluli yang mengalami proses penyempuh lindapan. Jadi ada perbezaan sifat mekanikal di situ. Jadi kalau kita tengok dekat gambar rajah bawah ni, rajah 2.26, yang A ni adalah mikrostruktur yang terbentuk sebelum proses penormalan dan B selepas penormalan. Jadi tujuan dia adalah mengubah bentuk yang kasar dan tidak seragam kepada halus dan lebih seragam. Kalau kita tengok, ada yang besar, ada yang kecil. Selepas buat rawatan haba, saiz mikrostruktur dia seakan-akan sama, dia lebih seragam. Proses untuk penormalan ni, suhu dia lebih kurang penyempurna endapan, cuma yang penormalan ni 55 darjah di atas garisan A3 bagi komposisi karbon yang kurang daripada eutectoid atau kurang daripada 0.83% kandungan karbon, atau 55 darjah di atas garisan ACM. Garisan ACM ni adalah takat kritikal minimum atau takat kritikal bawah, iaitu 723 darjah Celsius.
Kalau penyepul endapan tadi, dia di atas garisan A1. Tapi untuk penormalan, selepas eutectoid, 55 darjah di atas garisan ACM. Bagi komposisi karbon yang melebihi eutectoid. Garisan ACM ni kita boleh rujuk dalam gambar rajah muka 158 tadi. Okay, langkah kedua, keluli dibiarkan pada suhu tertentu bagi satu jangka masa yang tertentu. Sama seperti penyepul endapan, apabila capai satu suhu pemanasan yang dikendaki, dia akan biar logam tersebut panas pada suhu tersebut bagi satu jangka masa yang tertentu sebelum disejukkan. Semasa proses pemanasan, mikrostruktur pearlite akan berubah kepada austenite dan menghapuskan tegasan dalam. Okay, untuk proses penyejukan penormalan, proses dia akan dijalankan dengan cara mengeluarkan keluli yang dipanaskan dan diletakkan di dalam suhu bilik. Untuk penyepul endapan tadi, kita tengok dia akan biar logam di dalam relau sehingga sejuk. Tapi untuk penormalan, dia akan keluarkan daripada relau dan disejukkan menggunakan suhu bilik. Penyejukan mikrostruktur austenite akan menghasilkan butir struktur kristal yang lebih halus, seragam dan tersusun. Itu adalah proses untuk penormalan. Seterusnya, pengerasan atau hardening. Tujuan utama adalah untuk menghasilkan alloy yang memiliki sifat mekanikal yang keras, kukuh dan tahan cala. Sifat mekanikal tersebut diperlukan bagi menampung daya tekanan, geseran atau lelasan semasa digunakan. Contoh produk adalah mata gergaji atau mata alat gerudi. Okey, proses pengerasan ni, langkah yang pertama ni adalah alloy akan dipanaskan di atas garisan A3 bagi komposisi hypoeutectoid, iaitu di bawah 0.83% kandungan karbon, dan di atas A1 bagi komposisi hypereutectoid, iaitu logam yang mempunyai komposisi karbon lebih daripada 0.83%. Apabila sudah dipanaskan, logam atau alloy akan dibiarkan pada takat suhu pemanasan buat satu jangka masa tertentu, bergantung kepada tahap kekerasan yang diperlukan atau tahap kekerasan yang ingin dicapai. Okey, proses penyejukan. Proses penyejukan dilakukan dengan cara memasukkan alloy yang dipanaskan ke dalam media seperti air atau minyak. Jadi proses pengerasan ni, apabila logam atau alloy dah dipanaskan, kita keluarkan daripada relau, kita akan terus masukkan di dalam air atau minyak supaya mikrostruktur austenite akan berubah kepada martensite yang mempunyai jarum kristal halus dan mempunyai sifat kekerasan yang tinggi dan tahan cala. Jadi proses pengerasan ni memerlukan media penyejuk. Kalau macam penyepul endapan atau annealing, kita biarkan di dalam relau. Kalau penormalan, kita keluarkan daripada relau, dia letak je. Kalau macam pengerasan, kita perlukan media penyejuk untuk kita celupkan logam atau alloy yang kita panaskan. Dan yang terakhir adalah rautan haba pembajaan atau tempering. Keluli yang telah menjalani proses pengerasan akan menghasilkan mikrostruktur yang keras tetapi rapuh. Jadi proses pembajaan dilakukan untuk mengurangkan sifat kekerasan dan kerapuhan serta menghapuskan tegasan dalaman. Dan proses pembajaan ini akan menghasilkan mikrostruktur martensite yang lebih seragam dan halus. Proses untuk pembajaan ini, yang pertama adalah proses pemanasan dilakukan dengan memanaskan semula keluli yang mempunyai mikrostruktur martensite ke tahap suhu pembajaan. Suhu pembajaan yang dia tunjuk tadi adalah rendah je, iaitu sekitar 600 hingga 650 darjah Celsius. Dan logam dibiarkan
bagi satu jangka masa tertentu. Apabila selesai fasa pemanasan dan dibiarkan memanas, proses penyejukan dilakukan dengan meletakkan keluli yang dipanaskan di luar relau atau media penyejuk. Itu untuk rautan haba pembajaan. Dan yang terakhir sekali, poin yang terakhir sekali adalah kesesuaian rawatan haba sesuatu bahan logam. Okey, apabila kita nak melakukan penyepuh lindapan, kita perlu tahu penyepuh lindapan adalah satu proses alloy yang menyejuk secara perlahan yang tidak meninggalkan banyak kesan ke atas kekuatan, tetapi meningkatkan kemuluran bahan. Jadi, kalau kita nak buat satu produk yang mempunyai sifat mekanikal kemuluran yang tinggi, baru kita melakukan penyepuh lindapan. Sama juga seperti penomelan. Penomelan ini dikenakan bagi membetulkan rupa bentuk ira yang lebih sekata bagi mengurangkan tegasan dalaman akibat daripada proses kimpalan, penuangan dan pemecahan. Jadi penomelan ni kita nak perbaiki titik-titik kelemahan yang mungkin ada daripada kesan kerja sebelum-sebelumnya. Dan yang terakhir sekali adalah pemanasan, pemilihan haba dan penyejukan. Macam yang kita tengok tadi, setiap rawatan haba mempunyai suhu pemanasan yang berbeza-beza. Jadi, proses pemanasan secara langsung akan menyebabkan garam dan logam lebur, manakala pembakaran secara tidak langsung mengakibatkan zarah terapung. Jadi, kita perlu tentukan kita nak lakukan pemanasan secara langsung atau tidak langsung. Suhu perlu ditentukan mengikut tujuan rawatan haba yang ingin dijalankan dan juga proses penyejukan. Jadi kalau kita nak, contoh kita nak buat penyepuh lindapan, proses penyejukan dia kita tak perlu rendam dalam air, kita hanya matikan relau dan biar logam menyejuk di dalam relau tersebut. Jadi itu adalah pemilihan proses penyejukan yang perlu dilakukan. Jadi yang gambar rajah akhir ni adalah contoh produk akhir selepas dilakukan rawatan haba. Okay, jadi untuk rawatan haba, penyepuh lindapan dan pengerasan ni, contoh produk dia ialah mata gergaji, alat memotong, kikir dan gerudi. Kerana sifat mekanikalnya yang mempunyai kekerasan dan kemuluran. Untuk rawatan haba penomelan pula, contoh produk dia adalah peralatan pembinaan seperti spanner, pemutar skru, pahat dan penukul. Yang mana sifat mekanikalnya meningkatkan sifat kekerasan, kekuatan, kemuluran dan kelihatan. Untuk rawatan haba pembajaan pula, contoh produk akhir dia adalah bolt, nut, flat dan pipe. Yang mana sifat mekanikalnya meningkatkan kemuluran dan kelihatan, tetapi mengurangkan kekerasan dan kekuatan. Jadi, itu adalah penerangan untuk modul 2.3 ini, iaitu rawatan haba. Jadi, sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh ajukan semasa kelas tutorial sebentar lagi. Jadi, sekian saja daripada saya. Terima kasih.